semua. Okey. So untuk hari ni kita teruskanlah untuk kita punya PTPR yang kali kedua ni. Okey. So untuk yang maths kiranya sebelum ni korang ada belajar dengan cikgu Ganti kan. So dia dah sampai chapter yang ke-6. So kita akan sambung dengan chapter yang ke-7, graf gerakan. Okey, objektif pembelajaran ni, okey, start daripada kita punya apa? Uh, PDPR yang lepas penggal yang kedua ni, masa isi kehadiran, korang kena isi sekali dia punya tajuk dengan objektif pembelajaran. Kalau sebelum ni setakat pilih nama guru, kelas dengan subjek, tapi yang kali ni korang kena tulis tajuk dengan objektif. So pastikan kamu tahu apa tajuk hari ni, apa objektif hari ni. So untuk objektif hari ni melukis graf jarak masa. Okey, kita teruskan. So graf serakan ni dia terbagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah graf jarak masa. Boleh tengok kat sini. So yang ini adalah graf jarak masa, yang ni adalah graf laju masa. Okey, so first kita akan belajar dulu dengan graf jarak masa. So perkataan jarak dengan masa ni dia senang je nak detect sebenarnya. So korang kena tengok kita punya apa? Kita punya graf. Okey. So untuk sini graf mencancang ni, okey, dipanggil ataupun garisnya menegak. Kalau dalam bahasa matematik dipanggil garis mencancang. Mencancang ni maksudnya garisan yang tegak lah. Dengan kata lain yang kita dah belajar sebelum ni macam paksi Y. So dia punya atas ni adalah jarak sebab perkataan dia adalah jarak. Masa ni untuk graf garis yang mengufuk yang dekat sini. Okey. So untuk graf laju masa pula, okey, sama juga laju ni yang dekat mencancang ni perkataannya laju. Yang dekat mengufuk dia adalah masa. Okey. So itu beza dia. So maksudnya setiap kali nak buat, kita kena pastikan dia punya apa? Kena tengok graf dulu. Maksudnya graf dua-dua ni berbeza. Dia punya ada benda yang berbeza, ada benda yang hampir sama tapi tak samalah dengan kata lainan. Okey. So untuk graf ini kita ada kecerunan graf. Okey, kecerunan graf ni ada belajar dalam tajuk garis lurus yang ada M yang kita pakai M tu. Okey, dia adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, kalau kamu tengok kat sini dia guna perkataan jarak. Okey, kenapa jarak masa? Sebab graf tadi, jarak masa. Okey, yang dekat sini pula, untuk graf yang sebelah kanan ni, okey, kecerunan graf dia adalah kadar perubahan laju terhadap masa. Kenapa laju pula? Okey, kita tengok. Sebab memang graf tu adalah laju, lawan masa. So, dia laju masa. Okey, dalam sains memang kita ada, korang ada belajar, laju, pecutan, ada beberapa lah yang ada yang sama tu. Okey. So maksudnya ini adalah nama lain bagi laju. Dia adalah jarak masa. Maksudnya jarak bahagi dengan masa. Pecutan ni pula untuk sebelah kanan ni dia adalah nama dia pecutan. Dia adalah laju bahagi dengan masa. So maksudnya yang asalnya daripada laju and then baru dia akan jadi pecutan. Okey. So, seterusnya. Okey, melukis graf jarak masa. Okey, ini simple je. Ini adalah contoh dalam textbook. Okey, untuk contoh yang pertama tu. Okey, so kita akan ada, dia sama macam kita melukis graf garis lurus. Garis lurus biasa saja, tak ada masalah pun. Okey, so untuk yang ini, first, okey, kita tengok kita ada graf dekat sini. Kita ada jadual, sorry. Kita ada jadual, okey, kita ada jadual masa. Okey, kita ada jadual jarak. So, maksudnya kalau kita nak buat, so benda yang pertama kita kena buat ialah korang kena ambil pembaris lah. So, kena buat paksi dulu. So, untuk dalam ni, okey, saya punya tools tak ada pembaris untuk yang ini. So, saya akan guna tangan biasa tapi make sure korang akan melukis menggunakan pembaris. Okey, so untuk yang ini, so saya akan buat paksi dulu. Okey, ni kena pakai pembaris sepatutnya. Okey, ini kita tulis jarak. Okey, yang melintang ni. Okey, yang ini kita akan buat masa. Okey, so untuk yang ini kita akan plot lah satu-satu. So, sorry, sebelum plot buat dulu paksi.
So yang jarak ni kamu boleh tengok 10, 20, 30, 40. So bawah ni kosong. Kita boleh letak kat sini 10, 20, 30 and then kat sini 40. Okey. So untuk yang sini pula untuk masa bagi paksi melintang ni ataupun mengufuk ni, so kita akan buat 30, 60, 90, 100, 20. Okey, yang kat sini depends. Kalau ada ruang yang, maksudnya kalau grafnya besar, korang buat satu senggat tu untuk dua kotak lah. Tapi yang ni saya tak ada ruang yang agak besar. Sekejap Okey, Muhammad. Okey, so sini saya ambil 2 kotak untuk 30. Sini 60. 90, 120. Okey, this one yang bawah ni kosong. Okey, so kita akan start daripada plot. Okey, plot sama macam kita dah belajar dulu. Ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Okey, so 0, 0 means 0, 0 berada di sini. Okey, seterusnya 30, 10. So maksudnya kita baca paksi X dulu. Yang X yang melintang ni kan? X yang melintang ni. Okey, so kita akan plot terus. Okey, so 30, 10. So kita akan tanda pangkah kat sini. Okey, seterusnya 60, 20. 90, 30. Dan akhir sekali 120, 40. Okey, so kalau kamu boleh tengok kat situ, kita punya graf meningkat ataupun menaik. So, kamu kena ambil pembaris and then kita kena buat garisan lah. Okay, sebab tools kat sini saya tak ada tools pembaris. So, saya hanya menggunakan tangan saja. Yang ni jangan buat extra lah, setakat last yang dekat situ je. Maksudnya, kita stop sampai koordinat yang terakhir tu saja. Okay. Okay. So, ini untuk latihan. Okay, kamu boleh buat buku teks maths. Dah ada dapat buku teks kan? So, muka surat 186. Praktiskan diri 7.1a tu buat nombor 1 dengan nombor 2. So, ini adalah untuk hari ni. So, make sure kamu settle down kan. So, siapa yang dah siap boleh submit ataupun boleh screenshot. Snap and screenshot ataupun screenshot ke? Hantar kat saya buat dekat dalam buku latihan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.